Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, berjumpa kita sekali lagi di Alam Maya untuk meneruskan aktiviti membuat pola. Jadi dalam video kali ini, cikgu akan tunjukkan cara untuk melakar pola belakang badan pula. Pola badan belakang. Okey, jadi ini pola badan hadapan kita yang dah siap lah. Jadi ini pula adalah pola belakang. Jadi apabila kita dah siap pola hadapan ni, untuk buat pola belakang, tidaklah sesukar membuat pola hadapan. Jadi kita akan teruskan ya. Okey, bila kita dah siap pola hadapan ni, yang senangnya bila kita nak buat pola belakang ni, kita dah ada garisan di pola hadapan ni. Kita boleh panjangkan garisan tersebut. Okey, yang pertama garisan bahu, kemudian dah ada garisan dada. Sekarang di bawah ni garisan pinggang dan juga punggung. Ini labuh baju nanti kita just ikut sahaja. Okey, jadi cara dia macam cikgu cakap juga sebelum ni, kita kena pastikan kita buat garisan lurus. Kalau kamu ada garisan pembaris panjang, kamu boleh gunakan pembaris tu untuk buat garisan lurus. Di semua garisan melintang ni. Okey, lagi senang macam tu ya. Jadi kita buat garisan dulu. Atas ni garisan bahu, kemudian garisan dada. Okey, seterusnya garisan pinggang, dan yang terakhir, bukan yang terakhir, ada lagi satu. Yang ni macam biasalah sebab dia tak ada garisan. Okey, dekat bahagian bawah ni dia dah tak ada garisan menegak tu, so cikgu letak kat sinilah bahagian atas untuk ukuran. So panjangkan garisan ni sampai hujung pun boleh. Okey, dan last sekali garisan labuh baju ni yang terakhir. Okey, dah siap garisan labuh baju. Okey, sekarang untuk pola belakang, kita boleh ukur terus daripada tepi sini. Okey, kita tak perlu tinggalkan jarak seperti ini sebabnya kat sini pola dia ada tanda lipatan. Bermaksud kain tu kita kena lipat. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan cara dia macam mana. Lepas ni kamu akan tengok apa maksud berlipat tu, ada tanda lipatan. Bila kita dah siap garisan melintang, okey, labuh baju pun sebenarnya kita dah buat lah ikut ukuran tepi sini. Okey, bahagian kalau terkopek ni, tambahlah selotip ya. Okey, kemudian nanti kita boleh tambahkan selotip. Jadi yang pertama, kita tandakan ukuran bahu. Okey, kalau pola hadapan, kita ukur daripada kiri ke kanan. Kosong tu mula daripada kiri ke kanan, tapi yang ni kita mulakan daripada kanan ke kiri. So untuk bahu ukuran kita ialah 8 cm. So tandakan 8 cm kat sini. Okey, seterusnya bukaan leher kita ialah 3.5 cm. Okey, tandakan 3.5 cm. Okey, so labelkan titik ni. Samalah titik, titik A kat sini. Sini titik B. Okey, sini titik C. Okey, titik-titik ni sebagai rujukan sahaja. Okey, kalau kamu tak buat pun tak ada masalah. Sebab nanti bila kita potong, tak nampak juga apa yang kita labelkan. Ini hanya sebagai rujukan sahaja. Okey, kemudian ingat lagi tak, bila kita buat pola hadapan, kita kena ukur leher untuk garisan menegak. Tapi kalau hadapan 4 cm, tapi untuk leher belakang, kita gunakan 1 cm sahaja. Jadi
Sebab apa? Keruk leher, macam ni lah gambar yang cikgu lukis ni. Keruk leher bahagian belakang biasanya dia lebih tohor sikit lah. Lebih apa panggil? Dia punya kedalaman dia tu tak sedalam keruk hadapan ni. Jadi boleh gunakan pembaris sesiku kalau ada. Kalau tak ada pun kamu boleh sketch je dengan tangan. Okay. Letak macam tu and then buat. Okay. So kalau tak ada pembaris sesiku ni, kamu just buat lengkuk sikit. Okay. Sehingga ke garisan 1 cm ni. Okay, macam tu ya. Okay, seterusnya kita buat ukuran dada pula. Ukuran dada untuk pola belakang kita tak perlu tambah sehingga 1.5 cm. Okay. Kalau depan kan kita tambah 1.5 cm. Tapi untuk pola belakang kita just tambah 1 cm sahaja. Okay. Jadi dada kita ialah 9 cm. Tambah lagi 1 cm samaan dengan 10 cm. So kita tandakan kat sini. Okey, ni titik sini E. Jadi sini F lah. Okey. Jadi seterusnya kita akan panjangkan garisan ni. Garisan daripada B ni ke bawah. Kita buat garisan menegak Okey, so buat garisan menegak. Nak pastikan dia tegak, pastikan bahagian tepi pembaris ni betul-betul kena dekat garisan yang telah kita buat, garisan lurus yang kita buat. InsyaAllah garisan akan jadi lurus lah. Okey, lepas tu macam sebelum ni cikgu bagi tahu, bahu ni kita kena turunkan sebab bahu kita bukannya tegak macam kotak macam tu. Biasanya bahu dia akan rendah sikit lah. Okay, so kita turunkan 1 cm. Tandakan 1 cm and then sambungkan garisan daripada titik C ni ke 1 cm ni. Ini apa? F, I Okey, seterusnya samalah. Titik dia lebih kurang sama je. Kalau kamu tak tulis, tak labelkan pun tak ada masalah. Okey, seterusnya bila ni dah siap, okey, kita tandakan pula ukuran bahu ke pinggang. Okey, bahu ke pinggang dah ada ukuran dia kat sini. So kita tak perlu buat apa-apalah bahu ke pinggang. Seterusnya kita akan buat bahu ke garisan punggung pula. Okey, untuk garisan punggung, bahagian belakang punggung sama dengan hadapan, kita tambahkan 1.5 cm. Jadi sini G, sini H. Sini 1/4 punggung tambah 1.5 cm. Sama dengan hadapan ya. Jadi kita ukur. Okey, punggung kita kat sini ialah 10 cm. So, tambah lagi 1.5 cm. So, dia akan jadi 11.5 cm. So, tandakan dia. Jadi, untuk ukuran labuh baju pun sama. 11.5 cm. Okey, dah selesai. Jadi, kita akan panjangkan. Okey, ni HN ini panjang dia tadi. Ni label dia sama je. P. Tak perlu label pun tak apa. Jadi, kita akan sambungkan titik F ke titik H ni. Okey. Kita buat sambungkan F. Sambungkan ke H. Okey, buat macam tu. Okey, seterusnya kita nak buat keruk lengan ni kita kena turunkan 1.5 cm. So, daripada atas tu tandakan 1.5 cm. And then untuk yang ni pula
Ni, kita nak buat keruk ke dalam ni. Okey, daripada atas ni, garisan bahu yang baru ni, daripada titik I ni, kita ukur 5 cm. 5 cm. And then, kita tandakan. Okey, kat sini, kalau pola hadapan, dia keruk lengan dia akan lebih dalam. Lebih ke dalam berbanding dengan keruk lengan bahagian belakang. Jadi untuk belakang ni memadai kalau kita letak, kita masukkan 0.3 cm sahaja. So masukkan macam tu. Jadi apabila dah siap, kita boleh gunakan, sambungkan titik ni. Sini J, sini K. Okay. So I ni sambung ke K. Okay. Ni boleh guna pembaris biasalah. Tetapi lekuk keruk lengan ni, kalau ada pembaris sesiku boleh guna. Kalau tak ada, kamu buat sikit-sikit Okay. Kamu sketch sikit-sikit. Slow-slow macam tu. So dia akan bentukkan keruk lengan. Okay. Apabila dah selesai, kita sini belum selesai lagi. Takkan lurus macam ni kan. Jadi kita tandakan titik M. M ni persilangan garis menegak ni dengan ni lah garisan pinggang. So kita tandakan sini M. Jadi untuk titik M ataupun garis pinggang ni, kita kena masukkan sikit ke dalam supaya ada bentuk. Jadi masukkan lebih kurang 0.5 cm. Jadi kita tandakan titik ni sebagai titik O. Okey, bila dah selesai, kita cantumkan titik F. Sini ada L kan, titik L sama. Okey, so kita gariskan titik ni, bahagian keruk terakhir lengan ni. Okey, gariskan kepada O ni. Okey, lepas tu untuk bawah ni, dia kena melengkung sikit. Okey. Untuk bentukkan pinggul. Jadi, kalau ada pembaris sesiku ni boleh guna. Tapi cikgu gunalah sebab cikgu nak tunjukkan pola yang proper sikit lah kepada kamu semua. Jadi, okey. Dah bentukkan pinggul. Lepas tu bawah ni just panjangkan dia sahaja. Dah ada tanda kan? Okey, kita panjangkan dia sahaja. Okey, dah selesai ke? Belum lagi. Okey, nampak tak kat sini? Kita naikkan sikit dia sebab kita tak nak rompi tu nanti jadi macam petak lurus macam tu saja. Okey, jadi kita nak dia cantik sikit. Jadi macam tu. Melengkung sikit. So, jadi dekat bahagian ni kita akan naikkan 0.5 cm. Jadi ukur lebih kurang 0.5 cm. Tandakan sebagai titik R. And then macam kita buat pola hadapan juga. Kita ambil pembaris ni. Kemudian kita buat lengkuk. Okey, carilah yang mana yang paling sesuai. Okey, kat sini. Okey, so sampai sini sajalah. Sini dah lurus. Jadi kita ambil sini je. So garisan ni akan jadi lurus kat sini lah. So dia akan melengkung sikit kat sini. Okey, dah selesai. Untuk bahagian pola apa ni, kita dah buat garis dada, bahu, dada, pinggang dan juga punggung serta labuh baju. Sekarang kita perlu buat lisu. Okey, ingat lagi tak cara untuk buat lisu pola badan hadapan? Okey, sekarang kita buat sekali lagi. Okey, kita untuk ukuran lisu pemadan. Untuk lisu pemadan ni, kita bina dia pada garisan pinggang. Okey, so pada garisan pinggang tu, daripada titik G ni, kita tandakan 5 cm. Lepas tu kita labelkan sebagai S. Okey, kemudian bila dah ada label tu, kita kena
tandakan kiri dan kanan sebanyak 0.75 cm. Okey, jadi sini 0.75. Sini pun 0.75. So, boleh labelkan sini U, sini T. Okey. Seterusnya, kita kena buat garisan menegak kan, sebab kita nak buat bentuk diamond. So, buat garisan tu daripada atas. Kenapa cikgu ajar kamu buat daripada atas? Cikgu tak suruh kamu terus lukis kat sini. Sebab untuk mengelakkan garisan yang kita buat tu sengit. So, ke atas ni kita ada buat garisan lurus. Jadi, kita pastikan hujung pembaris ni diletakkan pada garisan yang lurus. Kemudian, kita bina garisan menegak. Okey, sama seperti ukuran dia sama dengan pola hadapan. Okey, bahagian bawah lah kita turunkan 6 cm. So, bawah 6 cm. Kemudian atas adalah 5 cm. Lebih kurang 5 cm lah. Okey. Seterusnya, kita akan sini V, sini W. So, kita akan cantumkan. Jadi, bentuk diamond. Okey. So, dah selesai ke pola kita? Okey, belum selesai. Yang asasnya dah selesai. Tetapi kita perlu masukkan basi seperti pola hadapan. Sebab apa? Kalau kita tak masukkan basi, nanti bila kita gunting pola, kita akan gunting pada garisan yang kita lukis ni. So, bila kita gunting garisan sini, kita akan jahit ke dalam sikit lah. Jadi, pola tu, baju kita tu akan jadi semakin kecil. Jadi, pentingnya kita buat basi ya. Jadi, untuk basi, bahagian lurus ni tambah macam bahu 1 cm. Okey, bahagian rusuk dan punggung ni 1 cm juga. Bahagian bawah ni kelepek, penyudah tepi ni kita letak besar sikit 1.5 cm sebab nanti kita nak buat jahitan silang pangkah di bawah ni. Dan untuk bahagian melengkung kita buat 0.75 cm. Okey, sama kat sini 0.75 cm. Jadi sekarang kita akan buat basi pula ya. So kita buat basi. Mula-mula kita buat yang 1 cm lah. Yang 1 cm ni senang. Yang ni untuk garis lurus kan. Jadi kita boleh tanda atas dan bawah. Okey, lepas tu buat garisan. Buat lebih sikit. Macam tu. Okey, yang ni pun sama. Tapi ni untuk garisan melengkung. Kita tak boleh lah guna pembaris. Jadi kita kena tandakan sikit-sikit lah. 1 cm. 1 cm. Macam video pertama cikgu cakap apa? Kena gigih. Kalau kita tak gigih, tak rajin, memang tak siap lah pola kita ni. So, kita letak sini. Kemudian kita sambungkan perlahan-lahan. Jangan risaulah kalau sengit sikit-sikit tu. Sebabnya nanti kita gunting kat sini. Bila kita gunting, InsyaAllah, okey, dah tak nampak dah sengit dia tu. Okey, seterusnya, di bawah ni 1.5 cm. Jadi, kamu buat ukuran 1.5 cm Okey, 1.5 dia besar sikit. Okey, sampai sini dia garisan lurus lagi. 1.5. So, ni boleh buat garisan terus lah. Okey, sampai sini dia melengkung sikit. Jadi, bila melengkung, kita kena tandakan sikit-sikit. Okey. Panjang pula pembaris cikgu ni. Okey, so cikgu tukar pembaris ni. Okey, 1.5. 1.5.
sampai kat sini. Okey, yang ni garisan ni panjangkan sampai bawah. Penjuru ni pun lebih kurang lah 1.5. Bila dah sampai 1.5 tu, okey, kita sambungkan garisan yang dah kita tanda tu. Okey, so dia dapat bentuk curve jugalah. Okey. Okey, seterusnya kita akan buat basi untuk bahagian. Okey, kita buat bahu dulu. Sebab bahu senang, 1 cm kan. Jadi sebab bahu ni lurus, 1 cm. Okey, padamkan sikit yang ni. Sebab dah mengganggu pola kita kan. Okey, nanti kamu tak nampak. Okey, sini 1 cm. Sini pun kita tandakan 1 cm. So, buat garisan lurus. Okey, lebih sikit. Sini lebih, sini pun lebih. Okey, kita siapkan leher dulu. Leher 0.75. Kalau kamu tak dapat nak ukur 0.75 tu, kamu ambil 0.8 pun boleh. Dia tak besar sangat pun beza dia. Okey, kalau rasa tak mahir, buat rapat-rapat. Buat rapat-rapat. Nanti senang kita nak sambungkan garisan. Okey, sini pun. Okey, bila dah di sini, kita sambungkan lah. Okey. Dah selesai. Sekarang kita buat untuk keruk lengan pula. So, 0.75 cm kan. So, tandakan. Lebih kurang ni. Okey. Okey, tandakan sikit-sikit. Bila dia keruk ni, titik dia kita kena buat rapat-rapat sikit. Kalau kita buat jauh, nanti dia akan jadi sengit. Jadi, buatlah. Kena sabarlah buat ni. Tak boleh nak cepat-cepat. Okey. Okey. So, bila dah ada titik tu, apa lagi? Kita sambungkan titik tersebut. Dia kenalah garisan ni. Okey. So, leher, bahu, keruk lengan, rusuk garisan pinggul dan di bawah ni untuk kelepek semua kita dah buatkan basi. Jadi sekarang kita kena lukis garisan pemadan, iaitu garisan putus-putus. Jadi untuk garisan pemadan ni, dekat bahagian lurus kamu boleh guna pembaris lah untuk buat garisan pemadan ni. Kalau kamu tak ada pen hitam ni, tak ada masalah. Janji garisan putus-putus tu nampak. Kamu juga boleh buat macam ni. Kamu padam je supaya dia jadi garisan putus-putus. Tu contoh dia. So kita padam sikit. Kalau video pertama tu cikgu ajar kamu guna pen kan buat garisan putus-putus. Jadi kalau kamu tak nak banyak kerja, okey, kamu padam je kalau kamu tak nak tekak. Okey, buat macam tu. Pilihlah mana lagi mudah. Kalau kamu rasa tekak dengan pen lagi mudah, so kamu tekak dengan pen. Kalau kamu rasa padam ni boleh jimatkan masa kamu padam. Cikgu tak kisah pun. Janji ada garisan
pemadan. Okey. Bila kita padam ni, ada garisan-garisan yang telah terpadam tu. Okey, kita terangkan semula lah. Okey. Macam tu lah. Terangkan. Okey, yang mana tak terjejas tu, biarkan je. So, siap pola kita. Jadi, kita kena masukkan tanda pola pula. Okey, tanda pola. Okey, sini. Kat sini tak ada. Ini yang cikgu cakap. Garisan sini tak ada basi. Sebab apa? Sebab bila kita nak potong kain ni, kita kena lipat kain tu. Jadi, bila dah selesai potong, kita buka, kain tu akan jadi besar. Macam baju dilipat dua lah. So, kat sini kita tandakan garis GTB. Okey. Garis tengah belakang. Kalau kamu rasa label kamu ni mengganggu, kamu potong. Okey. Yang penting nampak GTB. Okey, seterusnya tanda lipatan. Okey, cara menulis tanda lipatan yang betul, dia mesti tulis di bahagian tengah garisan ni. Okey, buat 2 bulatan, titik bertindih, and then 1 lagi ke belakang. Itu tanda pola yang betul. Jangan pula kamu buat 1 kat depan, 1 macam ni. Tak betul lah. Ikut apa yang cikgu ajar ni. Buat 2 titik bertindih, 1 dekat belakang ni. So, siap tanda pola. Okey, dan 1 lagi yang paling penting. Ini sangat penting lah. Okey, tanda ira lurus. Jadi, untuk ira lurus, kamu rapatkan pembaris ni ke tepi. And then, kamu gariskan daripada masuk semua bahagian lah. Bahagian atas ni, bahagian tengah dan bahagian bawah. So, garis. Okey, lebih kurang macam ni. So, kita hitamkan hujung dia. So, ni kira macam ulang kaji jugalah. Kenal pasti tanda pola. Ini tanda lipatan. Ini maksud dia garis tengah belakang. Ini pula lisu pemadan. Ini pula adalah ira lurus. Ini lisu pemadan. Dan dalam ni, garisan putus-putus ni, kita namakan dia ataupun kita panggil dia sebagai garisan pemadan. Dan di luar ni adalah garisan gunting. Jadi, bila kita gunting, kita akan gunting di bahagian luar ini. Okey, setakat ini sahaja penerangan cikgu untuk mendraft pola belakang, pola badan belakang. Okey, ada satu lagi cikgu tertinggal. Label lah. Kita kena tulis pola badan belakang. Okey, yang ni satu keping saja. Kenapa satu keping? Sebab dia dah ada tanda lipatan kat sini. So, tulis dalam kurungan 1 keping. Okey, dah selesai semua. Okey, itu saja setakat ni. Kita akan jumpa lagi dalam video sambungan dia untuk membuat lapik di bahagian dalam pula. Okey, semoga semua berjaya melakar pola dengan betul lah. Okey, itu sahaja. Bye.